Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi perbincangan mengenai homeostasis dalam manusia. Okey, kali ini kita akan bincangkan beberapa mekanisme pengawal aturan dalam persekitaran dalam. Okey, untuk hasil pembelajaran kali ini ialah untuk kita huraikan mekanisme pengosmo kawal aturan. Okey, yang kedua kita akan bincangkan pengawalan aras gula dalam darah. Yang ketiga kita akan bincangkan pengawal aturan suhu badan. So ada 3 mekanisme pengawal aturan yang kita akan bincangkan untuk kita konsepsikan proses homeostasis dalam manusia. Okey, kita bincangkan dulu bagaimana mekanisme pengosmo kawal aturan tekanan osmosis darah berlaku. Okey, seperti yang kita bincang tadi, tekanan osmosis darah bermaksud kita rujuk kepada kandungan ataupun isi padu air yang terdapat dalam darah. Okey, so kita ada satu tekanan osmosis darah yang normal. So bila keadaan hari panas, kita banyak berpeluh ataupun kita mengambil garam yang banyak serta kurang minum air, menyebabkan tekanan osmosis darah kita akan meningkat. Jadi dekat sini ada perubahan dari segi tekanan osmosis darah. Okey, daripada normal dia telah meningkat menjadi lebih tinggi. Okey, jadi perubahan tekanan osmosis ini akan dikesan oleh reseptor iaitu osmoreseptor. Okay. So untuk tekanan osmosis kita tengok osmoreseptor yang terdapat di hypothalamus. Okay, kemudian dia akan cetuskan impuls daripada rangsangan peningkatan tekanan osmosis darah. Kemudian impuls tadi akan dihantar ke bahagian pusat, tempat pentafsiran dan integrasi impuls, dan kemudian dari pusat integrasi iaitu di bahagian otak, dia akan hantar pula impuls ke organ-organ efektor. Okey, so bila efektor menerima impuls, efektor tadi akan melakukan mekanisme pembetulan. Okey, so contohnya tadi bila tekanan osmosis darah meningkat bermaksud kandungan air di dalam darah kita adalah sedikit. Okey, jadi apa yang berlaku? Impuls tadi akan dihantar ke efektor yang pertama iaitu kelenjar pituitary. Okey, untuk merangsang kelenjar pituitary merembeskan lebih banyak ADH. Okey, hormon yang terlibat dalam penyerapan semula air. Okey, ADH akan menyebabkan dinding tubul lingkar distal dan juga tubul pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Okey, so bila kita rembeskan hormon ADH, lalu darah, melalui sistem peredaran darah, hantar ADH itu ke ginjal, maka dinding tubul distal dan tubul pengumpul akan jadi lebih telap terhadap air. Okey, oleh itu, lebih banyak air akan diserap semula ke dalam darah, untuk menurunkan tekanan osmosis yang tinggi. Jadi air yang tinggal dalam tubuh menjadi sedikit. Okey, ada juga impuls yang dihantar ke kelenjar adrenal, supaya kelenjar adrenal kurang atau tidak merembeskan aldosteron. Hormon aldosteron adalah hormon yang akan mengawal penyerapan semula garam. Jadi bila kurang hormon aldosteron dirembeskan, dinding tubul lingkar distal dan juga
dinding tubul pengumpul akan menjadi kurang telap kepada garam. Okey, jadi bila kurang telap kepada garam, maka kuranglah garam diserap semula ke dalam kapilari darah. Jadi yang meresap banyak adalah air. Okey, jadi bila air diserap lebih banyak, garam kurang diserap, maka penghasilan air kencing, okey, yang dihasilkan adalah pekat, okey, dan sedikit sahaja kuantiti air kencing yang dihasilkan. Okey, jadi bila lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah, tekanan osmosis darah akan berkurang menjadi normal semula. Okey, jadi dia kembali ke aras normal. So inilah mekanisme suap balik negatif bagi mengawal tekanan osmosis darah. Okey, ini berlaku bila tekanan osmosis darah meningkat. Dalam soalan 29, muka surat 103, ada soalan yang diberi situasi di mana semakin banyak isi padu air diminum, semakin banyak isi padu air kencing yang dikeluarkan. Okey, berdasarkan penyataan yang diberikan, okey, situasi yang diberikan, dia minta kamu terangkan mekanisme suap balik negatif bagi pengosmo kawal aturan di ginjal pelajar tersebut. Okey, jadi sekarang situasi yang kedua ialah bila individu tadi mengambil air yang banyak. Okey, bermaksud tekanan osmosis dalam darah akan menurun. Okey, jadi tugasan pelajar untuk selesaikan atau lengkapkan soalan 29 berdasarkan mekanisme suap balik negatif tekanan osmosis darah yang meningkat. Okey, kita pergi pada proses yang kedua, mekanisme yang kedua iaitu pengawal aturan aras gula dalam darah. Okey, so kita lihat ya, aras gula dalam darah yang normal, bacaannya adalah 70 miligram hingga 110 miligram gula dalam 1000 cm padu darah. Okey, so sekiranya pada hari itu kita mengambil karbohidrat yang banyak, okey, jadi aras glukosa tadi akan meningkat selepas proses pencernaan. Okey, jadi selepas proses pencernaan berlaku, aras gula meningkat, ia akan dikesan oleh reseptor dan reseptor akan menghantar impuls kepada efektor. Okey, dan efektor kali ini adalah sel beta pada pankreas. Okey, impuls dihantar kepada sel beta pankreas dan sel ini akan merembeskan hormon insulin. Jadi menggunakan hormon insulin tadi, mekanisme pembetulannya ialah glukosa yang berlebihan tadi dapat ditukarkan kepada glycogen dan lipid. Okey, kemudian bila dah ditukarkan, glycogen boleh disimpan di dalam hati dan lipid boleh disimpan sebagai tisu adipos. Pada masa yang sama, penggunaan glukosa untuk respirasi sel juga meningkat di mana glukosa tadi akan dioksidakan menjadi tenaga dan membebaskan karbon dioksida dan air. Jadi kat sini respirasi sel akan meningkat. Jadi kedua-dua mekanisme pembetulan ini akan menyebabkan aras gula yang tinggi tadi menurun kembali ke julat normal. Okey, so mekanisme suap balik yang pertama. Dan sekiranya ada pada satu ketika itu, okey, kita tidak mengambil sebarang karbohidrat, aras glukosa boleh menurun dari julat normal. Okey, so bila aras glukosa dalam darah menurun dari julat normal, okey, impuls yang dihasilkan akan dihantar ke efektor yang sama iaitu pankreas, tapi sekarang dihantar ke sel alfa.
Okey, hantar impas ke sel alfa pankreas untuk merembeskan pula hormon glukagon. Okey, dan menggunakan hormon glukagon, glikogen yang disimpan dalam hati boleh ditukar semula kepada glukosa, dan glukosa tadi boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui proses respirasi sel. Okey, yang kedua, lipid yang disimpan dalam bentuk tisu adipos juga boleh ditukarkan kepada glukosa. Jadi bila kita dapat glukosa dari glikogen dan juga lipid, kandungan glukosa dalam darah akan meningkat semula ke julat normal. Jadi berlakulah mekanisme suap balik negatif pada untuk aras gula yang rendah. So basically, kalau gula berlebihan, kita tukar kepada glikogen, dan glikogen yang berlebihan kita boleh tukar semula ke dalam glukosa menggunakan dua jenis hormon yang dirembeskan oleh pankreas. Okey, itulah pengawal aturan aras gula dalam darah. Okey, kita pergi mekanisme yang terakhir, iaitu pengawalan suhu badan. Okey, manusia dia akan kekalkan suhu badan pada julat 37 hingga 39 darjah Celsius supaya enzim yang terlibat dengan semua metabolisme dalam sel akan berfungsi dengan cekap. Sekiranya suhu melebihi 40 darjah Celsius, enzim kita tahu akan ternyah asli, dan enzim tadi akan musnah jika suhu terlalu tinggi, menyebabkan proses metabolisme sel akan terganggu. Okey, so semasa hari panas, kita ambil contoh mekanisme suap balik negatif yang akan berlaku ialah, bila hari panas bermaksud suhu akan meningkat. So peningkatan suhu tadi akan dikesan oleh termoreseptor di kulit, yang akan mencetuskan impuls, dan impuls tadi dihantar ke hypothalamus yang terlibat dalam mengawal homeostasis melalui neuron aferen. Selepas hypothalamus menginterpretasi dan mengintegrasikan maklumat daripada reseptor, impuls tadi akan dihantar melalui neuron eferen kepada efektor. Ada dua kaedah pengawalan suhu badan akan berlaku. Yang pertama ialah kaedah fizikal yang melibatkan organ kulit. So, efektornya adalah kulit. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah metabolik. Efektor untuk kaedah ini adalah kelenjar, iaitu kelenjar endokrin, dan juga otot rangka. Jadi, ketiga-tiga efektor ni ataupun kedua-dua kaedah fizikal dan metabolik ini akan mengembalikan balik suhu badan yang tinggi tadi, menurunkannya kembali ke julat normal. Untuk kaedah fizikal yang dilakukan oleh kulit, so impuls daripada hypothalamus tadi akan dihantar ke otot regang rambut. Otot regang rambut adalah otot yang memegang rambut pada kulit. Jadi apa yang berlaku? So, bila otot regang menerima impuls dari hypothalamus, otot regang tadi akan mengendur. Jadi, ia akan menyebabkan rambut condong ke permukaan kulit supaya hanya satu lapisan udara yang nipis diperangkap. Jadi dia jadi penebat ataupun satu lapisan penebat yang nipis. Oleh itu bila satu lapisan udara yang nipis sahaja terperangkap, lebih banyak haba dapat kita singkirkan, kita bebaskan melalui sinaran. Jadi suhu badan kita ataupun haba yang ada dalam badan kita, bila kita singkirkan, dia akan menurunkan suhu badan semula.
Okey, yang kedua, impuls daripada hypothalamus akan dihantar ke kapilari darah yang terdapat pada kulit. Okey, so apa yang berlaku? Impuls tadi akan menyebabkan kapilari darah mengalami pemvasodilatan, iaitu kapilari darah akan mengembang. So, bila kapilari darah mengembang, kapilari darah akan berada berhampiran dengan permukaan kulit. Jadi, kita boleh hantar lebih banyak darah, okey, ke bahagian permukaan kulit untuk menyingkirkan lebih banyak haba melalui sinaran. That's why pada hari panas kita boleh lihat ada orang yang mukanya kelihatan, kulitnya kelihatan merah kerana proses pemvasodilatan ataupun pengembangan kapilari darah berlaku. Okey, pada masa yang sama, impuls juga dihantar ke kelenjar peluh. Okey, yang mana kelenjar peluh dirangsang untuk menjadi lebih aktif untuk membebaskan, menghasilkan lebih banyak peluh. Okey, dan kita tahu peluh membawa bersamanya haba. Okey, jadi peluh apabila dia menyejat, dia akan menyingkirkan haba dari badan dan ia akan memberi kesan penyejukan kepada badan. Okey, ada 3 kaedah fizikal yang berlaku di bahagian kulit untuk menyingkirkan haba berlebihan dalam badan supaya suhu badan turun kembali ke julat normal. Okey, kaedah yang kedua, kaedah metabolik pula, okey, akan melibatkan otot rangka dan kelenjar. Dekat sini kita akan libatkan kelenjar endokrin. So, bila impuls dihasilkan di hypothalamus, okey, impuls dari hypothalamus tadi akan dihantar ke otot rangka, okey, supaya otot rangka tidak mengecut dan mengendur. Okey, jadi badan tidak akan menggigil, maka haba tidak dihasilkan. Okey, jadi dekat sini haba yang tadi kita singkirkan, pada masa yang sama badan kita tidak menghasilkan haba. Okey, impuls juga dihantar ke kelenjar adrenal dan kelenjar thyroid. Okey, kelenjar adrenal berada di atas ginjal. Okey, manakala kelenjar thyroid berada di bahagian leher. Okey, kedua-dua kelenjar ini tidak dirangsang, okey, untuk menghasilkan hormon. Oleh itu, hormon adrenalina dan hormon tiroksina tidak dirembeskan. Okey, kita tahu kedua-dua hormon ini akan mengawal metabolisme, kadar metabolisme badan. Jadi bila kurang atau tiada hormon adrenalina dan tiroksina dirembeskan, maknanya kadar metabolisme badan berkurang. Oleh itu, haba yang dibebaskan juga ataupun haba yang dihasilkan juga semakin berkurang. Okey, melalui 2 kaedah tadi, kaedah fizik dan juga kaedah metabolik, okey, efektor tadi telah membuat mekanisme pembetulan di mana suhu badan yang tinggi tadi, iaitu kita mempunyai haba yang banyak, kita singkir keluar dengan banyak dan kita halang badan kita dari menghasilkan haba lagi, okey, menyebabkan mekanisme pembetulan menurunkan suhu badan yang tinggi kembali ke julat normal. Okey, habislah 3 mekanisme kawal atur. Yang pertama, kita kawal atur tekanan osmosis. Okey, kita panggil dia sebagai pengosmo kawal aturan. Yang kedua, pengawal aturan aras gula dalam darah. Dan yang ketiga, proses pengawalan suhu badan pada manusia. Okey, sekarang kita pergi pada
subtopik yang terakhir iaitu 3.5 mengamalkan gaya hidup sihat, di mana hasil pembelajaran dalam subtopik ini ialah dapat menerangkan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada manusia. Dapat menerangkan faktor-faktor yang membawa kepada penyalahgunaan dadah dan alkohol, dan yang terakhir dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, kita tengok kesan penyalahgunaan dadah dalam manusia. So, dadah dikelaskan kepada dua jenis. Yang pertama adalah dadah perangsang. Okey, contoh-contoh dadah perangsang adalah nikotin, kokain, amfetamin dan kafein. Okey, dan dadah perangsang ini dia punya peranan dia ataupun macam mana dia berfungsi adalah ia mempercepatkan aktiviti sistem saraf pusat. Okay? Jadi sistem saraf pusat menjadi lebih cepat, seperti denyutan jantung meningkat, kadar pernafasan meningkat, tekanan darah juga akan meningkat. Okay, selain daripada itu, ia juga mempercepatkan tindakan neuron di otak, yang mana dia memberi kesan euforia ataupun boleh membawa kepada ketagihan. Okay, so individu yang mengambil darah perangsang ini akan ketagihan. Okey, selain daripada itu, dadah perangsang akan mempengaruhi sistem peredaran darah, sistem saraf dan sistem pencernaan, menyebabkan sesetengah individu yang mengambil dadah perangsang ni, contohnya nikotin, dia akan mengalami halusinasi dan juga kemurungan. Okay, berbeza dengan dadah penenang. Okay, dadah penenang contohnya kita ada morfin, okay, yang biasa digunakan di bidang perubatan. Okay, morfin ataupun dadah penenang akan melambatkan aktiviti sistem saraf pusat, contohnya denyutan jantung dan kadar pernafasan. Okay, yang ini dia dapat menurunkan tekanan darah, melegakan kegelisahan, menggalakkan tidur dan mengendurkan otot. Okey, jadi biasanya morfin dalam bidang perubatan diberikan kepada pesakit ataupun individu yang mengalami kemalangan, yang mempunyai luka yang banyak, luka yang besar. So, untuk mengelakkan ataupun menyebabkan pesakit itu tahan sakit, okay, kesakitan yang sangat, so doktor akan memberikan morfin untuk melegakan, okay, melegakan kesakitan dan juga menggalakkan tidur. Okay, tapi dadah penenang ini juga ada kesan dia, ada side effectnya, iaitu pengambilan dadah penenang akan menyebabkan individu tadi hilang ingatan, hilang tumpuan, ada juga yang menyebabkan kanser paru-paru, kerosakan hati dan otak, juga menyebabkan kecelaruan, mengantuk dan koma. Okay, jadi walaupun kita ada dua jenis dadah, kadang-kadang dadah penenang ni bagus untuk bidang perubatan, tapi dia juga masih ada kesan sampingan. Okay, jadi dadah perangsang ataupun dadah penenang jika disalahgunakan dia akan memberi kesan buruk kepada manusia. Okey, kesan penyalahgunaan alkohol pula kepada manusia ialah menyebabkan orang tadi menjadi ketagih kepada alkohol, dan ia boleh menyebabkan individu tadi menjadi agresif dan ganas. Okey, selain daripada itu, alkohol melambatkan fungsi sistem saraf pusat, di mana ia akan melambatkan penghantaran impuls saraf di otak, therefore dia akan melambatkan tindakan refleks dan juga koordinasi. So, dia akan lambat buat tindakan refleks, maknanya dia boleh mendedahkan individu tadi kepada kecederaan dan sebagainya. Okey, so kesan kepada alkohol kesan alkohol ini kepada manusia ialah dia akan menyebabkan manusia atau individu tadi bercakap secara tidak teratur,
individu tadi gagal kawal keseimbangan badan, kabur penglihatan dan sukar menganggar jarak. Okey, inilah yang bahaya, sukar menganggar jarak, sukar membuat justifikasi, okey, menyebabkan individu yang menyalahgunakan alkohol tidak boleh memandu semasa dalam keadaan mabuk. Okey, so dia akan menyebabkan berlakunya kemalangan dan sebagainya. Okey, individu yang mengambil alkohol berlebihan untuk jangka masa yang panjang, dia akan menyebabkan kerosakan sel otak, sirosis hati iaitu hati, sel-sel hati menjadi keras, terdapat banyak parut pada sirosis hati dan dia juga akan boleh menyebabkan kanser hati berlaku. Okey, jadi ada dua jenis penyalahgunaan yang pelajar kena bincangkan dan saya harap pelajar boleh baca lebih banyak tentang penyalahgunaan dadah dan juga penyalahgunaan alkohol, kesan-kesannya terhadap manusia. Okey, selesailah bab 3.5, okey, tajuk 3.5. Okey, jadi tugasan untuk pelajar bagi tajuk 3.5 ialah yang pertama, lengkapkanlah soalan nombor 26 muka surat 100. Okey, soalan 28 muka surat 102, soalan 29 muka surat 103. Okey, soalan 30 sama pada muka surat yang sama dan soalan 32 pada muka surat 107 hingga 108. Okey, itulah perbincangan tentang tajuk 3.4 homeostasis dalam manusia. So, kita berhenti dulu. Okey, dan kita jumpa lagi dalam video-video akan datang. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.